perasan dalam game tu dia ada buat satu sliding tackle yang keras waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola sebab Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Selit sikit pasal negara jiran. Oi. Diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Pengamat terkenal Malaysia kembali menyoroti timnas Indonesia setelah mampu mengalahkan tim dari Timur Tengah, sekaligus juara Piala Teluk yaitu Bahrain. Bahkan mereka tidak malu untuk mengatakan bahwa Malaysia harus mencontohi Indonesia. Mari kita simak hanya di Starting ID. kemudiannya pulang ke Jakarta menentang Bahrain. Dan kalau kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejurulatihannya di Sydney, kali ini harus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di Sydney. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. The most important one. The most important one, Faiz. Dan ini adalah perlawanan yang aku tak dapat tonton live. Saya dapat tonton live. Aku tak dapat tonton live. Aku kena tengok repeat dia semalam. Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Itzes di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Ole Romani and all this players. But the back three, kesemuanya menampilkan karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif. Dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Benda tu kita harus beri pujian kepada staf kejurulatihan. Ada satu lagi perbezaan selain daripada back three yang restore semula kepada setting STY, iaitu setting setup Rizky, Jay Izzaz dan juga dengan Justin Hubner. Ada satu lagi yang berbeza di Jakarta. Adanya pemain nombor 6. Apa nama dia? Pelupessy. Yes. Pelupessy yang masuk dan memberikan sesuatu yang sepanjang revolusi ini dilakukan oleh tim Garuda ni. Belum ada lagi pemain yang betul-betul mapan di posisi nombor 6 itu untuk benar-benar menjadi shield untuk menjadi perisai daripada serangan lawan. Tom Haye memang seorang midfielder, all action midfielder, memang seorang playmaker juga, boleh menjadi seorang deep lying playmaker juga, tetapi beliau tidaklah selasak Pelupessy ini. Setuju. Beliau tidaklah segagah Pelupessy ini dalam Tom Haye pun dah tua kan, dah 31 kalau tak salah aku. Bukanlah seorang yang anda harapkan untuk berencana serangan ke apakah, just purely memberhentikan serangan pihak lawan. Dan itulah apa yang dilakukan oleh beliau. Harus diingat, mereka bukan menentang pasukan calon-calon pasukan tu, juara Gulf Cup. Dan juga pasukan yang berjaya mengikat mereka walaupun sedikit kontroversi di akhir perlawanan 2-2 di Bahrain tempoh hari. Pasukan yang memberikan cabaran juga kepada Jepun. Memberikan cabaran kepada Jepun sebelum itu. Dan ini adalah beberapa pertukaran. Di samping ada beberapa pemain lain yang dikorbankan, tidak berada dalam kesebelasan utama. Pemain-pemain seperti Rafa Strait, Dean James diletakkan di bangku simpanan. Tetapi yang memberikan kegembiraan, hanya 2 jaringan dijaringkan oleh Indonesia sepanjang international break kali ini. Dan kedua-duanya hadir melalui striker Ola Romani membuka akaun ketika menentang Indonesia tempoh hari. Dan sekarang ini, setakat ini sekurang-kurangnya sehingga Jun nanti 2 perlawanan 2 gol. Outstanding player. What a performance daripada Ole Romani. Dan 2 jaringan dia membantu, khususnya jaringan tunggal menentang Bahrain, membantu Indonesia mengekalkan harapan mereka untuk layak ke Piala Dunia. Mungkin nak layak direct sekarang ni dah sedikit rumit kerana Jepun dan Australia terus memacu ke hadapan. Tetapi playoff ataupun masuk ke pusingan seterusnya tu masih ada harapan. 9 mata sekarang. 9 mata, masih ada harapan.
Mereka ada beberapa perlawanan besar yang akan dihadapi di bulan Jun. Dan apa yang aku paling suka, Faiz, tentang komposisi skuad Indonesia kali ini, khususnya selepas perlawanan di Bahrain, cakaplah apa yang nak cakap pasal every other player. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial Timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Hyer yang celebrate, hang dapat Martin Paes yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki Bahrain. Kalau perasan dalam game tu dia ada buat satu sliding tackle yang keras waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola sebab ada player injured kan. Justin Hubner pergi sliding tackle pemain Bahrain, lepas tu dia celebrate dengan crowd. Lepas game pun dia main sentimen marah. Rizky Ridho pula dia hanya memberikan segala pujian kepada Tuhan dan dia grateful untuk victory. Dia peluk rakan sepasukan, kemudiannya pergi kat Jay Itzes. Hantar Jay Itzes kata apa? Dia tak celebrate. Jay Itzes kata it's not finished. It's not finished. Mentality monster. Mentality monster. Satu lagi sebelum kita wrap up. Yes. Walaupun Indonesia dipenuhi semua bintang-bintang ASEAN sekarang ini yang berpangkalan di Eropah semua, tetapi perangai Southeast Asia tetap ada. Perangai di mana 2 kali stretcher di masa kecederaan masuk, satu untuk Rizky Ridho, satu untuk Ricky Kambuaya. Sekali lagi kalau di Eropah dah masuk stretcher tu memang dah masuk dalam terus, dah masuk ke bilik persalinan terus. Tetapi stretcher keluar, masuk balik ke dalam padang. Itu adalah Southeast Asian special. Southeast Asian football. Flavor brother, flavor. Where can you get that flavor? Only in Southeast Asia. Shout out Rizky Ridho juga, silky smooth performance. Faultless. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Selit sikit pasal negara jiran. Diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa masih diorang lepas tewas 5-1 tu, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor 4 salah aku dengan 9 mata, dan untuk pasukan Asia Tenggara ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Sebelum ni Thailand ada. Thailand aku rasa pun dapat 1 mata je. Vietnam pun pernah capai, itu pun dapat 3 mata di bawah era Pak Hang Seo, tapi di Indonesia ni dia pencakar rekod 9 mata. So aku tak sebab game dia sama, kadang-kadang tengok sebab game tu waktu sama kan. So aku buka tengok sikit, tapi walaupun divarisi pemain-pemain Belanda, walaupun pemain coach Bahrain tu kata kamu ada 300 juta rakyat kamu, tapi kamu panggil pemain Belanda. Tapi different style gameplay daripada Indonesia sebenarnya. Dan aku paling puji oleh Romania, dia what a player untuk macam mana, aku tak tahu macam mana dia cari pemain warisan ni. Untuk kau, adakah Vietnam, aku rasa Indonesia mampu kejar slot ke Piala Dunia sebagai kawan jiran? Komen aku lah untuk pasukan Indonesia, ini peluang terbaik diorang lah. Dengan apa pemain pengumpulan pemain-pemain warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Betul. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar, dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya, sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Jadi sementara pemain-pemain barisan pemain Belanda ni ada lagi,
gunakan peluang ni sebaik-baiknya lah. Kalau tak terlepas, kalau contohlah pemain yang ada ni dah tua, dah tak mampu untuk pusingan seterusnya, jadi peluang sia-sia.